Okey, kita masuk kepada bab 4 iaitu ukur kejuruteraan, di mana berkaitan dengan kerja geometrik ukur tanah bagi pengajian kejuruteraan awam. Okey, untuk standard pembelajaran, kita dapat menyatakan tujuan kerja ukur tanah, menentukan kepentingan kerja ukur tanah, lepas tu macam mana awak dapat menerangkan kaedah ukur tanah dalam kejuruteraan awam dan juga membandingkan perkembangan teknologi dalam kerja ukur tanah. Okey, apa itu kerja geometrik ataupun kerja ukur tanah ni? Dia adalah berkaitan dengan ukuran terhadap kedudukan relatif titik-titik yang berada di atas permukaan bumi dan buatan untuk menghasilkan keadaan sebenar, di mana kita akan tahulah kedudukan tanah tersebut, tinggi, rendah dia kat mana. So dari situ kita akan tahulah sama ada kita nak buat penambakan ataupun pemotongan sebelum kita buat kerja-kerja pembinaan. Okey, seterusnya, tujuan kerja geometrik ni ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk tentukan sempadan. Okey, kemudian dapat sediakan plan terkini, kemudian dapat rekodkan kedudukan akhir binaan, kemudian dapat menentukan keluasan isi padu, memastikan binaan tu dibuat pada kedudukan yang betul. Dan yang terakhir dapat menyediakan titik-titik kawalan kejituan tinggi, di mana untuk kita buat sesuatu pengukuran, pastikan dia punya titik kawalan tu memang kena betul tepat dan mesti berkejituan tinggi. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, bidang kerja kejuruteraan ataupun kerja geometrik, dia ada beberapa bidang kerja dia. Yang pertama adalah ukur kejuruteraan, ukur hidrografi, kadastra, topografi, astronomi, geodetik, sistem penentu dudukan global, fotogrametri dan juga pendiaraan jauh. Setiap bidang kerja geometrik ni berbeza dia punya pekerjaan dia. Maksudnya apa yang dia buat tu berdasarkan kepada kerja-kerja dia lah. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama adalah ukur kejuruteraan. Okey, kalau ukur kejuruteraan ni berkaitan dengan kegunaan untuk reka bentuk kerja kejuruteraan awam. Contohnya untuk pemancangan tanda struktur binaan dan sebagainya. Okey, untuk ukur kadastra pula berkaitan dengan pengeluaran surat hak milik. Berkaitan dengan pengeluaran surat hak milik, merizab tanah bagi gunaan kerajaan, pengambilan balik tanah dan sebagainya. Kalau ukur hidrografi, penyusunan dan penyediaan carta nautika, carta batimetrik dan sebagainya untuk kerja-kerja cari gali dan juga gas asli. Okey, kalau untuk ukur topografi ni berkaitan dengan pemungutan dan juga pengumpulan data kedudukan dan bentuk pramuka di permukaan bumi. Maksudnya kita tahulah sungai kat mana, jalan kat mana, taman permainan kat mana dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah ukur geodetik. Kalau ukur geodetik ni untuk menentukan titik kawalan. Dia meningkatkan lagi mutu koordinat jaringan titik kawalan negara. Okey, kalau astronomi ni berkaitan dengan penentuan posisi permukaan bumi dalam bentuk latitude dan longitude. Di mana macam kita contoh dia untuk menentukan anak bulan Ramadan dan Syawal kan. Itu menggunakan astronomi. Okey, untuk sistem pendudukan global ni pula menentukan kedudukan di atas bumi. Dia juga meningkatkan mutu koordinat dan juga menggunakan sistem satelit. Okey, kalau kata fotogrametri ni maklumat daripada gambar udara. Macam sekarang ni menggunakan drone kan. Tapi drone tu digunakan untuk kerja-kerja pengukuran. Daripada maklumat tu kita dah tahu. Okey, penderaan jauh. Okey, kalau kata penderaan jauh ni dia menggunakan alat penderik ataupun sensor bagi pemungutan data. So setiap bidang kerja ni dia ada kerja-kerja spesifik dia, apa yang dia perlu buat. Okey, kita pergi kepada kepentingan kerja geometrik. Okey, kepentingan dia yang pertama dapat menyediakan plan topografi, dapat menyediakan plan kadastra, menyediakan plan kejuruteraan di mana ada menunjukkan butiran-butiran kerja kejuruteraan. Okey, menyediakan plan kontur iaitu membantu kerja kemudian membantu kerja tinjauan kawalan dan juga membantu ukur pembinaan yang memerlukan kawalan garisan dalam kerja-kerja penandaan titik bagi pembinaan bangunan. Okey, kita pergi kepada satu-satu. Kepentingan kerja geometrik iaitu pelan topografi. Apa itu pelan topografi? Menunjukkan ciri sedia ada pada permukaan bumi. Contohnya sungai, pokok, bangunan dan sebagainya. Kalau kata dalam gambar ni kita nampak ada jalan Haji Ahmad, ada kedai runcit, taman permainan, tempat letak kereta dan sebagainya.
Macam contoh ni padang kan, dan sebagainya. Ini adalah pelan topografi. Kalau kata pelan kadastel ni pula merupakan pengukuran sempadan. Dia menunjukkan sempadan-sempadan ataupun lot-lot tanah kita lah. Contoh macam dalam gambar ni, kita nampak setiap lot ni ada 12509, 12508 dan sebagainya. Ini adalah lot-lot dia, di mana dah ada siap-siap dah sempadan tanah tersebut. Okey, ini adalah pelan kadastel. Kalau kata untuk kepentingan yang seterusnya berkaitan dengan pengukuran kejuruteraan ni, dia menunjukkan butiran-butiran kerja kejuruteraan seperti jalan, kereta api, kolam takungan dan sebagainya. So kat sini memang dia dah bagi tahu siap-siap dah, berserta dengan datum dia sekali. Okey. Kalau yang seterusnya adalah kontur, di mana dia menyediakan pelan kontur untuk menentukan kecuraman ataupun kelandaian cerun. Contohnya kawasan yang berbukit lah. Okey, kalau macam kita nampak lagi rapat dia punya pelan kontur dia tu, itu maknanya lagi berbukit, lagi tinggi. Okey, seterusnya kepentingannya adalah untuk menentukan titik kawalan, di mana jalankan bagi mencapai ketepatan tinggi daripada ketepatan biasa. Okey, batu aras digunakan sebagai titik permulaan bagi semua jenis pengukuran. Okey, batu aras ni, di mana batu aras ni memang dia dah tahu dah dia punya ukuran dia. Okey, memang dah diketahui dan dia memang tak berubah. Dia ada je kat sini. Okey, ini adalah batu aras. Okey, untuk batu aras ni kita boleh menggunakan kaedah pengukuran pukat dan juga kaedah pengukuran mengufuk. Ini untuk tentukan titik kawalan. Okey, kaedah kerja geometrik ni sebelum, semasa dan selepas untuk pastikan kita punya kerja pengukuran tu tepat dan boleh digunakan. Okey, dalam kerja sebelum, maknanya sebelum kerja-kerja pengukuran kita akan buat tinjauan kawasan, kita akan carian datum. Lepas tu dalam kerja-kerja semasa kita akan buat pemancangan tanda, ukur aras pugar, ukur aras mengufuk, kontur dan juga ukuran butiran. Dan selepas bila dah siap semua, kita akan buat pengukuran semula balik. Okey, untuk pastikan kita punya pengukuran tu tepat dan boleh digunakan. Okey, kita pergi kepada kaedah kerja yang pertama, iaitu sebelum, di mana kita akan buat tinjauan kawasan dan juga carian datum. Okey, untuk tinjauan kawasan kita akan mendapatkan gambaran menyeluruh suatu kawasan pengukuran, di mana kita akan dapat gambaran menyeluruh, di mana dia akan memudahkan juruukur untuk menentukan kaedah pengukuran. Okey, yang kedua, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan semasa kerja-kerja peninjauan, di mana kita kena ambil kira tinjauan, pengukuran, kejiduan kerja, kemudahan-kemudahan yang tersedia, kos pengendalian dan juga masa yang diperuntukkan. Okey, yang seterusnya carian datum juga. Okey, untuk carian datum ni merupakan satu garisan. Okey, satu garisan di mana bearing dan jarak diakui betul. Pastikan betul, yang diakui betul, sama ada melalui cerapan matahari ataupun pengukuran, di mana merupakan garisan rujukan. Dia adalah garisan rujukan untuk sesuatu kerja ukur. Okey, datum ni adalah satu garisan rujukan untuk, kalau kata datum kita dah jadi salah, yang lain semua akan salah. Okey, digunakan untuk mencari koordinat tetap dan kekal. Okey, untuk menentukan datum ni dia ada beberapa perhatian yang perlu diberi perhatian. Beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam pemilihan datum, yang pertama adalah kedudukan dua tanda ukur daripada pengukuran terdahulu mestilah dibuktikan. Okey, dibuktikan menggunakan kaedah terabas ataupun menggunakan cerapan matahari, dan pastikan dalam keadaan asal. Okey, dalam keadaan asal dan juga dalam had yang dibenarkan. Kalau kata terlalu jauh sangat dengan dengan kita punya tapak bina, maksudnya kita kena cari inisiatif lain lah. Okey, kemudian kedudukan tiga tanda ukur, di mana dua daripadanya mestilah dibuktikan. Kalau kata ada daripada tiga tanda ukur aras tu, dua daripada mestilah dibuktikan dengan kaedah terabas ataupun sudut dan jarak, mesti dalam keadaan asal dan dalam had yang dibenarkan. Okey, yang ketiga, mana-mana tanda ukur daripada pengukuran terdahulu dibuktikan masih dalam keadaan asal. Maksudnya keadaan asal ni maknanya tak berubah. Kalau tiba-tiba awak nampak kaos datum tu dah berubah dia punya kedudukan, so maknanya kita kena cek semula. Takut akan berlaku perubahan. Okey, dan mestilah dalam keadaan asal
dalam had yang dibenarkan melalui kaedah GPS. Okey. Ini perkara yang perlu dipertimbangkanlah untuk kita tentukan datum. Okey, seterusnya kerja-kerja semasa. Okey, kerja-kerja semasa ni banyaklah. Okey, di mana kita akan buat pemancangan tanda, ukur aras, ukur terabas, kontur dan juga ukur butiran. Di mana setiap kerja-kerja ni ada dia punya detail-detail dia. So, kita tengok yang pertama adalah pemancangan tanda. Okey, apa itu pemancangan tanda? Okey, di mana proses untuk kita pindahkan reka bentuk dalam plan ke tapak bina. Okey, kita nak pindahkan reka bentuk dalam plan ke tapak bina. Di mana pelan arkitek sebagai rujukan. Kita akan gunakan sebagai pelan arkitek ni sebagai rujukan kita. Di mana juru ukur ni dia akan pindahkan titik 4 penjuru bangunan dan dia tandakan pada profil tanah. Maknanya dia akan tandalah pada tanah. Okey, 4 penjuru. Kalau kata bangunan memang 4 penjuru lah kan. Kemudian pembantu juru ukur ni pula dia akan tandakan dengan setiap kedudukan grid line dia. Dia akan tandakan setiap kedudukan grid line dia. Jika terdapat perbezaan antara juru ukur dan pembantu juru ukur, maknanya terdapat kesalahan kerja dan kena buat balik semula. Okey? Sebab apa kena buat balik semula? Pemancangan tanda ni sangat penting supaya kedudukan kita betul. Kalau kata kita tiba-tiba dah buat, tiba-tiba dah termasuk sikit tanah orang. Kalau orang tu macam okey, tak ada masalah, tak apa. Tapi kalau yang jadi saya tak kira, saya nak juga ni tanah saya, awak tak boleh masuk. So macam mana? Itu akan jadi bagi masalah kan? So sangat-sangat penting kerja-kerja pemancangan tanda ni. Okey, antara yang perlu diberi perhatian adalah pengukuran tepat daripada grid line ke grid line. Pastikan ini adalah tepat. Okey, pastikan tepat. Lepas tu, perbezaan bearing dan sudut pada plan arkitek pun perlu diberi perhatian. Okey, seterusnya, juru ukur dia perlu memberikan point off sebagai rujukan. Point off tu macam mana? Okey, contoh ini adalah bangunan awak. Okey, bangunan awak kita dah tanda dah setiap titik ataupun penjuru ni kan. Okey, bila kita buat kerja penggalian, tiba-tiba kita punya titik kita ni dah hilang. Okey, yang kita tanda ni dah hilang. So, apa yang kita perlu buat? Kita akan guna point off. Contohnya point off ni akan berada di mana-mana lah. Okey, di mana yang jauh sikit lah pada kerja-kerja penggalian. Okey, point off ni lah akan jadi sebagai rujukan balik bila kita nak buat kerja-kerja pengukuran. Okey, antara pemancangan tanda yang dilakukan adalah pemancangan tanda untuk jalan, pemancangan tanda untuk bangunan dan juga pemancangan tanda untuk longkang. Di mana kita nak tahu pemancangan tanda tu apa? Ini yang kita tanda siap-siap ni. Di mana kedudukan bangunan, jalan ataupun longkang yang kita yang kita buat di tapak pembinaan. Okey, seterusnya kita masuk yang kedua iaitu ukur aras. Apa itu ukur aras? Adalah pengukuran dengan menentukan perbezaan ketinggian antara titik pada permukaan. Perbezaan ketinggian antara titik pada permukaan. Contohnya adalah bila kita tengok kat sini titik A dan juga titik B. Kita nampak perbezaan ketinggian dia kan. Di mana A ni lagi rendah berbanding dengan di B. B ni tinggi. So nanti kita akan ada pengiraan dia. Okey, membentuk daripada ukur aras ni dia akan membentuk satu garisan mengufuk iaitu garisan Kalimantan. Di mana garisan selari saja daripada titik A ke titik B. Kemudian kita akan buat pengiraan beza tinggi iaitu daripada B T1 ke T2 iaitu T2 tolak T1 dan seterusnya. Okey, kita pergi kepada tujuan ukur aras. Apa tujuan dia? Okey, yang pertama adalah untuk mendapatkan beza tinggi. Contohnya tinggi titik A, titik B, titik C dan sebagainya. Lepas tu dapat menghasilkan peta kontur. Lepas tu kita dapat membuat kerja-kerja ukur kawalan pugak. Okey, kemudian kita dapat menandakan kecerunan tanah. Okey, dapat tanda kecerunan kita tahulah sama ada kita perlu buat penambakan ataupun kita perlu buat pemotongan. Serta kita akan tahu pengaliran air. Okey, seterusnya kita dapat keratan rentas memanjang yang menunjukkan profil tanah tersebut, berbukit dan sebagainya. Kemudian kita dapat mendirikan batu aras ataupun benchmark. Dan juga kita dapat buat benchmark, temporary benchmark ataupun batu aras sementara untuk kerja-kerja pengukuran. Okey, untuk kerja-kerja pengukuran ukur aras ni dia ada istilah-istilah dia yang perlu awak tahu. Di mana yang pertama adalah garis aras. Di mana garis mendatar selari dengan permukaan ufuk. Okey, ini adalah garis aras. Kemudian kita kena tahu apa itu aras laras. Okey, aras laras adalah merupakan ketinggian ukuran tinggi merujuk kepada datum ataupun aras kiraan sesuatu titik. Dia juga dikenali sebagai reduced level.
Okey, batu aras ni apa pula? Adalah titik rujukan tetap yang terletak di atas permukaan bumi, di mana nilai ketinggian dia ni kita ketahui. Ini adalah batu aras berdasarkan kepada datum-datum tertentu. Dia juga dikenali sebagai benchmark. Okey, yang seterusnya kita tahu adalah batu aras sementara, di mana titik tetap yang bersifat tidak kekal. Ini adalah tidak kekal, bersifat sementara. Ia dibentuk berdekatan dengan tapak ukur untuk menjimatkan kerja-kerja rujukan bagi batu aras yang terlalu jauh. Contohnya batu aras kita jauh daripada tapak pembinaan kita. So kita akan buat satu lagi batu aras sementara, di mana kita ukur batu aras ni tetap jadi sebagai rujukan. Tetapi ini adalah batu aras sementara ni, contohnya kita punya tapak pembinaan kat sini. So batu aras ni kat sini. So sangat jauh, contohnya sangat jauh. So kita akan buat satu kat tengah-tengah ni adalah batu aras sementara, di mana batu aras sementara ni diambil sebagai rujukan daripada batu aras ni lah. So bila kita nak buat kat tapak pembinaan kita, kita hanya ambil daripada batu aras sementara, rujukan daripada batu aras sementara. Sebab kita nak daripada tapak nak ke batu aras sebenar macam jauh kan. So kita ambil daripada batu aras sementara, dikenali juga sebagai temporary benchmark. Okey, seterusnya adalah istilah pandangan belakang. Okey, kalau kata pandangan belakang ni adalah bacaan staf pertama. Okey, bacaan staf pertama yang diambil di atas satu titik yang diketahui tingginya. Okey, yang diketahui tingginya maknanya dekat benchmark tu lah akan jadi pandangan belakang. Kemudian kita pergi kepada pandangan hadapan, di mana pandangan hadapan ni adalah bacaan staf terakhir yang diambil sebelum dipindahkan. Contohnya dekat sini, katakan ini adalah titik A. Okey, di sini adalah titik B contohnya. Okey, kat sini yang pertama kita tengok, okey, ini adalah kita punya aras lah. Yang pertama sekali kita tengok ni, ini yang pertama kita tengok kan. Ini adalah pandangan belakang. Okey, ini akan jadi pandangan hadapan. Contohnya kat sini ada satu lagi, kat sini C. Okey, kat sini adalah pandangan antara. Macam itulah contoh dia. Okey, di mana pandangan antara kat sini satu, sini satu, sebelum kita pindahkan. Contohnya kat sini nanti ada lagi ni, ada lagi dan seterusnya ni ada lagi kan. So sebelum dipindahkan, contoh ini dia boleh nampak sampai sini je, teropong boleh nampak sampai sini, tiba sini tak nampak. So bila sini tak nampak, kita akan pindahkan alat aras kita ni, kita akan pindahkan dia. So kita akan tengok balik kat sini. So kita akan tengok balik kat sini, akan ada satu lagi bacaan. So kat sini akan ada pandangan belakang. Okey, sini akan jadi pandangan hadapan balik. Contohlah, kalau kata kat sini antara lah. Contoh kat sini kita teropong sini nampak. Okey, ini akan jadi pandangan antara. Dekat sini kita teropong lagi satu kat sini nampak. Okey, jadi akan jadi pandangan antara. Dan yang terakhir kat sini baru last kita nampak. Lepas tu dekat hujung-hujung ni kita dah tak nampak dah. Kat sini kita dah tak nampak kan. So kat sini akan jadi pandangan hadapan, ditutup balik dekat sini. Maknanya yang terakhir kita nampak adalah kat sini sebelum kita pindahkan. Okey, pandangan antara tu maksudnya di antara pandangan hadapan dan pandangan belakang, yang mana selagi kita nampak kita punya staf, itu adalah pandangan antara. Okey, so titik pindah ni apa pula? Adalah titik yang mempunyai pandangan hadapan dan pandangan belakang padanya. Contohnya dekat B, kita ada pandangan hadapan dan pandangan belakang kan. Bila kita pindahkan kita punya alat aras kan. So ini adalah titik pindah kita. Okey, ini adalah titik pindah. Sini dia ada pandangan hadapan dan juga pandangan belakang. Kenapa kita kena buat semua ni? Sebab nanti kita akan masukkan dalam pembukuan, di mana kita kena tahulah titik pindah kat mana. Di titik pindah kat B ni contohnya mesti ada dua bacaan, iaitu ada pandangan hadapan dan juga pandangan belakang pada dia. Okey, kalau kata pandangan antara ni, titik-titik antara pandangan belakang dan juga pandangan hadapan. Contoh kat sini, pandangan hadapan kat sini, pandangan belakang kat sini, pandangan hadapan kat sini kan. Di antara ni dipanggil sebagai pandangan antara. Sorry. Okey, seterusnya kita pergi kepada ukur terabas. Apa itu ukur terabas? Adalah menghasilkan satu jaringan titik ataupun stesen yang ditandakan di atas permukaan tanah. Kita ada terabas terbuka dan juga terabas tertutup.
Okey, kalau terabas terbuka ni di mana kerja ukur dilakukan tidak dimulakan atau diakhiri pada titik yang berkoordinat. Kita tak tahu koordinat dia. Okey, di titik 1 ke titik 5 ni kita tak tahu koordinat dia. So, disebabkan itu disebut sebagai terabas terbuka. Biasanya digunakan untuk mengukur jalan raya. Dan sukarlah untuk dilakukan pelarasan sebab kita tak tahu koordinat dia. Ini contoh untuk terabas terbuka. Kalau kita tengok bentuk pun, kita tahu dia terbuka, tak tertutup. 1 ke 5 ni tak bertemu. Okey? Dan satu lagi, koordinat dia tak diketahui. Ada juga koordinat yang pertama diketahui tapi yang terakhir tak diketahui. Ada juga koordinat pertama dan yang terakhir ni pun tak diketahui. Itu disebut sebagai terabas terbuka. Okey, kalau terabas tertutup pula adalah bermula daripada stesen garisan yang diketahui nilainya. Okey, dan ditutup pada stesen garisan yang diketahui nilainya. Okey. Pengukur boleh mengesan sebarang kesilapan semasa kerja ukur dijalankan. Contohnya adalah macam ni. Di mana stesen 1 mula 2, 3, 4, 5 dan berakhir di stesen 1 balik. Okey, dia tertutup. Okey, dan diketahui dia punya bearing dan juga koordinat dia. Boleh juga begini, tetapi dia punya koordinat diketahui. Koordinat pertama hinggalah yang terakhir ni diketahui. Okey, bila diketahui koordinat, maknanya dia terabas tertutup. Kalau macam ni tadi, dia tak diketahui. Yang terakhir ni tak diketahui. Ada yang tahu yang pertama, yang terakhir tak tahu. Yang ni dua-dua tak tahu. Kalau macam ni, kedua-duanya dia ketahui. Ataupun dia berakhir di stesen awal balik. Itu adalah perbezaan terabas terbuka dan juga terabas tertutup. Okey, kelas-kelas terabas ni ada 4 kelas. Yang pertama adalah terabas piawai, terabas kelas pertama, terabas kelas kedua dan juga terabas kelas ketiga. Okay, di mana dia punya perbezaan dia akan ada terabas tikayan tidak melebihi, dia ada had dia lah. Had dia melebihi 1, 10 inci dan sebagainya. Dia ada dia punya perbezaan dia. Yang nanti awak boleh tengok sendiri dalam buku. Kalau awak perasan, dia ada nampak perbezaan tikayan lurus dia, tikayan sudut, dan juga perbezaan kelas-kelas dia lah. Okey, ini adalah kelas terabas. Okey, langkah-langkah untuk melaksanakan terabas ni. Okey, yang pertama adalah pasti yang pertama kita akan buat peninjauan. Di mana peninjauan ni untuk mendapatkan gambaran menyeluruh kawasan yang kita nak ukur itu. Okey, yang nak ukur tu kita kena buat peninjauan. Yang kedua, kita akan buat pemilihan stesen ukur. Di mana pemilihan stesen ukur ni jalankan ketika peringkat tinjauan dijalankan untuk kedudukan yang sesuai. Maknanya tadi yang kita buat terabas tadi kan 1, 2, 3, 4. Kita tentukan stesen-stesen dia. Kemudian kita akan buat penandaan. Bila kita dah tentukan stesen, kita akan buat penandaan. Di mana ditanda untuk tempoh selama kerja ukur atau lebih lama lagi. Penandaan tu kalau kata lama, maknanya mestilah kerja penandaan kita mestilah kena kukuh. Tak bolehlah guna kayu yang dah tak berapa nak ni kan. Yang biasa-biasa tak boleh. Bergantung pada tempoh lama mana. So pastikan boleh digunakan sepanjang pembinaan. Okey, yang seterusnya adalah yang keempat, kita akan ambil pengambilan cerapan. Okey, cerapan ni dilakukan dengan menggunakan alat ukur bagi mengukur sudut ataupun bearing garisan. Hal ini memerlukan dua operasi, iaitu mendiri siap alat ukur, di mana kita akan diri siap alat ukur, dan mencerap arah-arah stesen yang diperlukan. Okey, ini digunakan alat ukur. Didirikan tegak bagi mengelakkan selisih pemusatan. Kita lakukan cerapan lah dan kita buat pengukuran. Kemudian kita mengukur jarak. Jarak diambil daripada stesen sebelumnya ke stesen hadapan dengan menggunakan pelbagai kaedah. Untuk pencarian kaedah total stesen digunakan yang mana jarak akan diperoleh daripada alat itu sendiri dengan hanya mencerap sasaran. Okey, kita dah tahu jarak setiap kita punya stesen-stesen kerja kita. Okey. Seterusnya, apa itu kontur? Kontur ini adalah garisan dalam peta yang menyambungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama. Contohnya kat sini, kalau 600, nampak tak 600, dia akan tandakan 600. 550 kat sini, so kat sini 550. So kat sini kita akan tandakan. Ini adalah kontur dia dan yang seterusnya sampailah 200,5. Kalau kat sini ada 500, contohnya ada 500 kan. 400,5, 500. Sini ada tak 400,5. So sini 400,5.
Kat sini pun ada. Dan seterusnya lah. Okey, apa itu ukur butiran? Iaitu kerja-kerja di atas permukaan bumi di mana kita ada butiran semula jadi dan juga butiran buatan manusia. Di mana ada pokok, kalau semula jadi berkaitan dengan pokok, sungai dan sebagainya. Kalau kata butiran buatan manusia adalah jalan, bangunan dan sebagainya. Ditentukan dengan mengukur arah jarak, ketinggian daripada titik kawalan. Iaitu daripada datum yang kita dah ketahui. Okey, titik kawalan digunakan sebagai rujukan disediakan menggunakan kaedah trabas, teodolite dan juga ukur aras. Menggunakan kaedah trabas tadi dan juga menggunakan ukur aras. Okey, itu adalah untuk tentukan titik kawalan. Okey, kerja-kerja selepas. Bila kita dah siap, kerja-kerja selepas adalah diperlukan untuk merekodkan variasi daripada rancangan asal kejuruteraan kepada yang sebenar dibina. Okey, amat penting bagi memastikan lokasi yang dibina itu adalah berada di tempat asal yang dirancang. Mesti sama dengan dalam plan. Contohnya dekat lot 2508, maknanya berada di situ. Tak boleh berada di lot lain. Contohnya begitulah. Okey, tinjauan ini dijalankan semasa ataupun selepas projek pembinaan dijalankan bagi merekod, menilai penyelesaian dan juga sebagai tujuan pembayaran. Okey, ini adalah plan SBOK. Okey, di mana dia ada bagi tahu siap-siap lah kat mana kita punya projek pembinaan kita. Contohnya mesti berada di sini. So kat sinilah. Okey. Dan seterusnya. Okey, dan yang terakhir kita akan masuk kepada pembandingan perkembangan teknologi dan kerja geometrik daripada dulu sampailah sekarang. Okey, yang pertama kita ada theodolite vernier, theodolite optik. Lepas tu kita ada theodolite digital, di mana ni menggunakan EDM dalam mengukur jarak. Nanti awak boleh bacalah tujuan-tujuan ni. Dia ada perbezaan. Kemudian ada theodolite digital, dia kepada electronic measurement distance ataupun EDM. Okey, lepas tu pergi kepada total station. Kat total station ni dia boleh dapat jarak terus sekali. Macam yang sebelum ni hanya dapat bearing je kan, sudut. Tak ada jarak. Jarak kita kena guna pita ukur contohnya. Tapi kalau makin lama dia makin canggih. Okey, ini adalah alat pengukuran bagi tujuan navigasi. GPS lah. Okey. Ini adalah contoh perkembangan dia di mana ada alat teropong dulu guna macam ni je. Kalau yang ni kita hanya boleh dapat sudut. Jarak dia kita tak dapat kat sini. So jarak dia kita kena guna pita ukur. Lepas tu kita ada theodolite dan rantai. Rantai ni pun sama. Kita akan guna rantai. Dia ada rantai untuk kita kira jarak dia. Kemudian ada total station. Dan yang sekarang ni dia memang famous. Yang terkini menggunakan drone lah. Okey, ni adalah perbandingan dia. Macam kita tengok tadi dalam gambar. Kalau macam dulu guna peralatan lama, teropong, kaki 3 dan rantai. Sekarang diguna teknologi tinggi, GPS, drone, total station dan sebagainya. Digunakan pada tahun 90 ni. Ni guna pada kini lah. Sekarang ni banyak dah guna total station. Dan seterusnya nanti awak boleh baca sendirilah. Yang ni kos murah. Ini memang kena ingatlah perbandingan peralatan konvensional dan juga moden. So itu sahaja untuk ukur kejuruteraan. Nanti untuk kelas seterusnya saya akan ajar macam mana kaedah pembukuan daripada kerja-kerja ukur aras dan juga kerja-kerja ukur trabas. Okey. So terima kasih. Semoga kita akan memperoleh keberkatan dalam menuntut ilmu.